bersua kita dalam satu lagi episod Warna Ramadan. Bagaimana hujung minggu anda semua? Cepat. Suzairi cepat. Apa yang cepat-cepat ni Fiza? Rancangan baru nak mula, takkan awak dah nak balik? Bukan macam tu. Maksud saya, cepat betul masa berlalu. Kita sekarang ni dah masuk pertengahan Ramadan tau. Okey, memang betul tu. Sebab tu kita jangan sia-siakan lagi hari-hari yang tinggal. Teruskan amalan sambil kita membuat persiapan untuk hari raya. Saya masih ingat tau, kalau dulu nak raya, perkara pertama yang saya tunggu ialah masa untuk memasang lampu laplip di koridor rumah. Bila ada laplip, barulah semangat raya dapat dirasa tau. Hari ni lampu laplip dah lalui pelbagai evolusi dan kini gunakan tenaga solar. Dapatkan perinciannya bersama saya nanti dalam segmen Kaya. Wow, kalau Fiza bawa anda jalan-jalan cari lampu laplip, saya pula akan bawa anda jalan-jalan cari makan. Kemanakah destinasi saya hari ini? Tunggu. Bila sebut pasal makan, awak nampak bersemangat ya, Suzairi? Harus. Tetapi tetap tak dapat tandingi kegairahan rakan artis kita yang akan memulakan misi cabar minggu ini. Dan sebelum kita ikuti sorutannya, saya nak ajak awak dan penonton di rumah bersembang dulu bersama Ustaz Khidir Ibrahim yang akan berikan pencerahan tentang zakat fitrah. Ramadan, sebaik-baik bulan dengan sebaik-baik ganjaran. Setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pasti ada imbalannya. Antara amalan yang dianjurkan ialah amalan bersedekah. Ni cakap pasal bersedekah ni selalunya dikaitkan dengan duit. Tapi sebenarnya sedekah boleh dalam apa jua bentuk. Contoh, kongsi juara berbuka dengan jiran tetangga. Sedekah. Repost ataupun kongsi kandungan yang bermanfaat di sosial media. Itu juga sedekah. Sebab kita kongsi ilmu. Gitu. Nak sedekah yang lebih mudah? Senang saja. Senyum dan ucap salam. Oleh itu, selamat datang ke Warna Ramadan, Ustaz Khidir Ibrahim. Terima kasih kerana mengundang saya. Ya, dan hari ini Ustaz Khidir akan menyentuh tentang menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan. Ustaz, apakah syarat-syarat yang ditetapkan bagi seseorang yang ingin menunaikan zakat fitrah? Baiklah, kalau kita lihat mengenai zakat fitrah, syarat pertama adalah seseorang itu harus beragama Islam ataupun Muslim. Yang kedua, seseorang itu haruslah menemui dua waktu, iaitu akhir Ramadan dan juga awal Syawal. Dan yang ketiga adalah jikalau kita mempunyai kelebihan daripada segi harta, daripada segi makanan dan sebagainya, maka itu adalah diwajibkan untuk kita membayar zakat fitrah. Dan jikalau kita mempunyai harta tanggungan lah, di mana kita membayar nafkah dan sebagainya. Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan satu hari dan malam hari raya? Jadi kalau kita lihat pembayaran zakat ini, jikalau seseorang itu di bawah tanggungan nafkah untuk satu hari ataupun pada malam hari raya itu sendiri, maka itu menjadikan ia kewajipan untuk dibayar zakat fitrah itu. Jadi sama ada dibayar oleh tanggungan ataupun dibayar oleh dirinya sendiri jikalau dah baligh. Dan bagaimana pula dengan mereka yang meninggal dunia? Kalau kita lihat situasi ini, Suzairi, kalau kita lihat seseorang itu meninggal dunia sebelum akhir Ramadan, maka zakat fitrah tidak diwajibkan untuk dibayar. Apakah perbezaan dengan syarat-syarat yang Ustaz sebutkan tadi dengan syarat-syarat zakat harta? Kalau kita lihat zakat harta pula, Suzairi, yang pertama kita mempunyai 4 syarat. Yang pertama adalah syarat di mana seseorang itu harus beragama Islam ataupun Muslim. Yang kedua adalah kita harus pastikan harta kita itu adalah harta milik kita sepenuhnya. Tak bolehlah harta pinjaman apa kan. Kita harus pastikan harta kita telah memenuhi kadar nisab. Maksudnya di sini adalah harga pasaran ikut harga pasaran emas 86 gram. Dan yang terakhir sekali, kita harus pastikan telah memenuhi haul. Haul ini bermaksud tempoh setahun lah daripada kita telah menemui kadar nisab itu. Dan kalau kita lihat pada kalender, kita ikut kalender Hijri Islam 355 hari. Wow. Ni, kalau zakat harta dapat mensucikan harta dan juga jiwa kita, bagaimana pula dengan zakat fitrah? Kalau kita katakan tentang hikmah zakat fitrah ni memang banyak sekali. Tapi di antaranya adalah untuk kita sentiasa menyucikan diri kita daripada sebarang salah laku yang mungkin kita akan laksanakan di bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah untuk kita pastikan dengan kita adakan zakat fitrah ini untuk kita melengkapkan sebarang
kekurangan yang mungkin berlaku di bulan Ramadan ini. Ni, Ustaz, boleh tak seorang individu dalam keluarga membayar zakat bagi pihak seluruh anggota keluarganya? Kalau kita lihat situasi ini, memang sangat dianjurkan untuk seorang ayah membayar zakat fitrah untuk seluruh anggota keluarganya, termasuk sekali isteri dan juga anak-anak. Tetapi jikalau anak itu sudah baligh, ada keinginan sendiri nak bayar zakat fitrah, maka kita nak kena beritahu dululah. Takut ada berlaku sebarang kekeliruan. Takut ayah nak bayar, anak pun nak bayar. Jadi kita harus pastikan tu tak berlaku. Macam mana pula dengan ibu tunggal? Okey, kalau kita lihat ibu tunggal sangat menarik Ustaz Zaidi. Kita harus lihat daripada dua aspek. Aspek pertama adalah jikalau cerai mati. Maksudnya dah tak ada ayah. Memanglah terhadap ibunya itu diwajibkan untuk bayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak tanggungan dia. Kalau sekiranya cerai hidup, ayah dia masih ada. Jadi dia sangat digalakkanlah untuk ayah membayar zakat fitrah untuk anak-anaknya. Kalau isteri itu berkemampuan dari segi keuangan nak membayar zakat untuk keluarganya, baguslah isteri itu meminta izin daripada suami kalau dibolehkan untuk membayar. Bagi saya, komunikasi itu penting ya penonton. Betul. Ya. Terima kasih Ustaz Hidayat Ibrahim dengan penjelasan anda. Sama-sama. Penonton, diharapkan dengan penjelasan Ustaz tadi dapat membantu kita menjalankan kewajipan kita untuk membayar zakat di bulan Ramadan dengan lebih sempurna. Semoga pencerahan tentang zakat fitrah tadi dapat manfaatkan kita. Warna Ramadan akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan ketahui misi Jabar minggu ini. Jumpa nanti dalam Warna Ramadan. Ramadan bulan yang selalu saya nanti-nantikan. Apa taknya, setiap amal kebaikan yang kita lakukan akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Jadi hari ini, saya hendak sumbang tenaga untuk membersihkan ruang masjid agar selesa dikunjungi oleh bro dan sis kita. Okey Ustaz, sapu-sapu semua saya dah habis. Alhamdulillah. Mop je belum. Mop kita boleh buat sama-sama. Jangan risau. After this Hey, Ashraf. Is. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Ni kau buat apa kat sini ni? Aku tengah collect pahala. Kau tak nampak ke apa? Kau buat apa kat sini? Oh, ni aku nak bayar zakat fitrah. Masjid Abdul Ghafur ni kan antara masjid yang baru pertama kali tawarkan kios layan diri untuk jemaah tunaikan zakat. Jadi bayar zakat online ni ada berkat ke Ustaz? Pasti ada. Takkan tak ada. Cuma yang penting niat kita ikhlas. Ikhlas tu yang penting. Terlanjur aku kat sini, apa kata aku tolong kau lah. Boleh? Boleh, pasti boleh. Lagi ramai kita bersihkan, lagi best. Betul tak? Tapi, sebelum kita mula bersihkan masjid, saya ada soalan untuk awak dua. Berapa banyak Ashraf dengan Iskandar tahu tentang Masjid Abdul Ghafur? Ustaz nak test kita ke? Of course lah nak test. Kalau tak test, tak best. Boleh. Soalan pertama. Masjid Abdul Ghafur telah diwartakan sebagai salah satu monumen negara. Betul atau salah? Betul. 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 Jawapannya betul. Kau Okey, Masjid Abdul Ghafur ni adalah salah satu monumen negara dan jikalau awak lihat keliling masjid ini, awak nampak banyak elemen-elemen architecture yang diinfluence oleh dua kaum orang, iaitu orang India dan juga orang Boyan. Soalan kedua, Masjid Abdul Ghafur sebelum ini dikenali sebagai Masjid Al-Abrar. Ia kemudiannya dinamakan sempena nama salah seorang daripada dua pemegang amanah Masjid Jalan Dunlop. Siapakah namanya? Saya tahu. Sheikh Abdul Ghafur. Betul. Kajian bro. Okey. So Sheikh Abdul Ghafur dulu dia berlaku sebagai seorang ketua kerani di syarikat guaman. Okey. Dan dia juga banyak menyumbang kepada Masjid Abdul Ghafur oleh kerana dia menyewakan shop houses di ruang Dunlop Street. Okey, soalan yang terakhir. Masjid Abdul Ghafur dahulunya menjadi tumpuan bagi pendatang Tamil dan juga masyarakat Boyan tempatan. Betul atau salah? Aku rasa aku jawab. Betul.
Betul. Salah. Betul. Oh, betul. Kajian bro. Oh, kajian. Baik. Good game. Masjid Abdul Ghafur ni, jemaah kita kalau kita lihat, jemaah kita tak terhad kepada satu kaum. Tak terhad kepada kaum orang India. Ada juga orang Melayu datang, ada juga orang Cina datang, ada orang Boyan, Jawa dan sebagainya. So, masjid kita boleh dikatakan multi-racial, multi-ethnic. Sempena bulan Ramadan ni kita tahu banyak program yang dianjurkan di bawah Salam SG. Ini termasuk dengan cabaran belia Ramadan. Jadi untuk tahun ini apakah kegiatan yang akan diadakan? Okey, untuk tahun ini kan kita ada kegiatan atau satu kegiatan antara kegiatan ni sangat unik, iaitu Tarawih Under the Stars. Jadi untuk tahun ini punya RYC kita akan solat tarawih outdoor, tak ada lampu, tak ada kipas, tak ada apa-apalah. Oh, seronok dapat buat kegiatan di masjid. Inilah baru cara kita nak semarakkan lagi masjid-masjid kita, betul tak? Betul. Saya ada lagi satu saranan ya? untuk Ashraf dengan Iskandar. Okey. Memandangkan awak datang sini pagi, petang masih ada masa lagi, saya nak sarankan awak pergi kat satu masjid ni. Nak tahu masjid mana tak? Oh, masjid mana? Apa? Kau tunggu je, aku bawa kau. Walaupun kita hampir melangkah ke minggu ketiga berpuasa, semoga kita terus bersemangat untuk berlumba-lumba melakukan kebaikan dan membantu mereka yang memerlukan. Ya, sekecil mana pun sumbangan dan usaha yang diberi, pastinya ia membawa makna yang besar kepada yang menerima. Dan dalam bulan Ramadan ini juga kita digalakkan untuk berjimat-jimat. Bukan sahaja dari segi pembelanjaan, tapi juga berjimat dalam menggunakan sumber tenaga dan air yang ada. Kalau saya lah kan, saya akan cuba jimat tenaga di rumah, matikan lampu, matikan kipas bila tidak digunakan. Baik, kalau begitu saya ada misi untuk awak menjelang Hari Raya nanti ya. Mari ikut saya. Ada yang beranggapan kalau kita tak pasang lampu lap-lip, rasa macam tak ada feel raya gitu. Ada yang membuatkannya sebagai aktiviti keluarga. Apa jua alasan anda, ternyata lampu lap-lip ni mendapat memeriahkan lagi suasana Aidilfitri. Lampu lap-lip Mesra Alam kini mendapat lebih perhatian bukan saja kerana ia dapat menjimatkan elektrik, tapi juga ia dapat menggalakkan tabiat yang lebih mampan. Apa kata anda ikuti saya? Dan kita cuci mata dengan pilihan lampu lap-lip Mesra Alam yang ada di pasaran sekarang. Dan ni dia Juvian. Hai Juvian. Jadi Juvian, apa yang harus kita ambil kira bila kita ingin membeli lampu lap-lip? Mainly just look out for the application first, where you want to put it and what color you want. And whether you have power source or not, or you have the battery powered one, or you want the solar powered ones. Apakah pilihan lampu lap-lip Mesra Alam yang ada di pasaran? For fairy lights, they are all in LED already. Compared to the previous generation, all are those incandescent type, those that will burn. You can say that most people look for solar and battery powered ones. LED, it doesn't generate heat. So it's safe to be touched also. You don't need to worry about fire. There's a small children accidentally touch the light, they won't burn. Also, it's cost effective. Boleh tak anda kongsikan lampu lap-lip yang menggunakan tenaga bateri pula? Battery-powered fairy lights, first of all, is portable. You can put anywhere you like. And second of it is it doesn't generate heat. Probably you can use the rechargeable ones instead of using the disposable batteries where you can use like maybe 10 or 12 hours every time. Boleh tak Juvian jelaskan manfaat menggunakan kuasa solar ni? Maybe you just one-time cost, just purchase and then find where you want to install it at the garden or indoor. Yeah, and then just leave it there maybe 1 or 2 years. It will just work by itself and then change the battery. This is the solar panel with the light. Yeah, behind there's an on-off button. You can change the mode. And then this panel must face the direct sunlight. Yeah, in the dark it will light up. Bagaimana pula nak pastikan lampu lap-lip yang dipasang tu selamat? First of all, you need to fix it at a place where it's out of reach of small children. Or if you have pet, better not to let them to reach it. Otherwise, they will nibble or bite the light. Don't leave it on when there's no one at home. Although it's battery operated or solar, is low voltage,
it's still better to take precaution. Dan bagaimana kita boleh jaga lampu lap-lip ni supaya ia tahan lama? Either you coil it or roll it. Some you can just cable tie it again for curtain lights. For the battery ones, you need to remove the batteries, otherwise the battery will leak. Let's say you have stored your lights, but you still need to take it out and light it up once in a while, maybe once every 2-3 months, so that the white light will work. Dengar tu penonton, jangan dah simpan kotak masuk store, lupakan sahaja. Nanti tahun seterusnya lampu lap-lip tu tak boleh digunakan lagi. Thank you so much, Juvian, for sharing with us all your tips, precautions. Happy to share. Apa kata tahun ini kita serikan rumah kita dengan limpahan cahaya lampu lap-lip mesra alam di samping mengamalkan gaya hidup yang lebih mapan. Tak perlu tunggu hari raya. Sepanjang Ramadan ini juga kita boleh amalkan tabiat hijau bagi memastikan kemampanan generasi akan datang. Antara tabiat lain yang kita boleh elakkan ialah membazir makanan. Tentu ramai kan? Termasuk saya jugalah yang merambang mata bila ke bazar-bazar Ramadan. Jadi beli apa yang perlu sahaja agar tidak membazir. Jangan cakap bazar Ramadan saja, Fiza. Restoran juga boleh buat kita sukar untuk pilih juada berbuka puasa. Semua nampak sedap. Lagi-lagi makanan yang dianggap sebagai comfort food. Tapi kan bila dah berjam-jam berpuasa, kena pula dengan comfort food untuk berbuka kan. Tentu nikmat ya, Suzairi. Okey, nikmat. Tapi kalau nak tahu apakah juada yang akan kami paparkan hari ini, kita jumpa selepas rehat nanti dalam Warna Ramadan. Anda masih lagi menyaksikan Warna Ramadan. Tentu ada hari di mana kita buntu nak masak apa untuk juada berbuka. Tapi kalau nak berbuka di luar pula, tak tahu hendak ke mana. Jangan risau. Suzairi akan bawa kita ke sebuah restoran yang menyediakan pelbagai rangkaian makanan di bawah satu bumbung, sesuai untuk tepati cita rasa setiap anggota keluarga. Kenapa? Ada yang dah buntu tak tahu nak masak apa? Dah mengeluh? Alah, janganlah macam tu. Memanglah kalau kita tidak ada idea untuk nak masak, semangat nak masak tu hilang macam tu saja. Tapi sekali-sekala, apa kata gantung kuali, keluar makan kat luar bersama keluarga? Tak ada idea untuk pergi ke sana? Tak mengapa. Mari ikut saya. Bila tiba bulan puasa ni, kadang-kadang kita perlukan sesuatu yang simple dan mengenyangkan. Kata orang tu macam comfort food lah. Comfort food yang saya masukkan ialah seperti bertabak, roti john, mi goreng, sup tulang merah. Macam ada di sini. Suzari, apa khabar? Nak beli barang untuk puasa ke? Saya sekarang ni nak cari apa tahu, sup tulang dengan bertabak. Tapi sebelum tu kan, Haji Iqbal, saya nak tanya. Kenapa juara-juara di sini begitu sinonim dengan Haji Kadir? Okey, Haji Kadir ialah bapa saya yang sudah arwah. Dia yang orang pertama yang mencipta sup tulang di Singapura. Jadi, Suzari nak tahu lebih, ikutlah saya. Okey. Haji Iqbal, sup tulang ni kan kata orang tu memang unik di Singapura dan cukup popular. Jadi, bagaimana tercetus ideanya untuk hasilkan sup tulang merah ini? Ini dari tahun 50-an, bapa saya Haji Kadir. Time dia berniaga, ini tulang actually dapat free dari pasar. Pasal dia ambil tulang ini untuk buat tu sup untuk mi kuah. Time bapa saya buat mi kuah, dia sayang nak buang ini tulang. Jadi dia letak untuk customer, kasih pada customer. Habis tu yang customer lain-lain baru dia tengok baru punya dish, apa ini? Kita pun nak lah, kita try. Jadi semua minta. Jadi dari gitulah mulai dari tu tulang terjadi sup tulang. Dari segi rasa pula, apa yang membuat sup tulang merah ni menyelerakan? Manis, pedas, masam. Dia punya tiga rasa tu yang bikin tu dia punya flavor sedap sekali lah. Encik Iqbal, boleh tak terang kepada saya persiapan untuk buat sup tulang merah ni? Sup tulang ni ada ambil masa 2 jam dia punya masakan. First kena beli dia punya tulang, cuci, habis taruh rempah-rempahan, small fire sampai dia punya daging lembut.
Okey, sekarang Haji Iqbal nak tunjukkan kita cara-cara yang untuk nikmati som-som tulang merah. Ini dia, dalam dia ada som-som. First kena makan dia punya isi dululah. Kalau isi dia semua dah keluar, lepas tu dia punya som-som keluarkan senang sikit. Dan keluarkan dia punya som-som. Ataupun kita boleh pakai straw. Jadi masukkan straw dengan sedut. Sedut keluar. Ini bulan puasa lah, kita tak boleh makan sekarang kan. Okay, Dan sepanjang bulan Ramadan ni kan, ada tak macam hidangan istimewa disediakan untuk para pengunjung? Bulan Ramadan kita ada speciality, kita buat bubur percuma lah untuk customer. Dengan kita ada air katira, wade, samosa dengan kari pap. Kita 24 hours, orang nak buat sahur pun boleh datang. Penonton, bagi anda yang mempunyai keluarga yang besar dan juga mempunyai selera yang berbeza, anda kini sudah tahu untuk dapatkan rangkaian juadah di bawah satu bumbung. Bukan saja memudahkan, tapi menyelerakan. Saya dah bungkus saya punya. Banyakkah juadah yang awak bungkus untuk sahur, Suzairi? Macam banyak je. Adalah dalam satu saja, tak banyak. Satu saja, okey? Kalau dulu mungkin saya akan beli 2-3. Tapi untuk Ramadan tahun ni kan, saya cuba buat perubahan kecil dalam kehidupan seharian saya. Gitu. Sama juga macam saya. Kalau tahun lepas susah hendak bersenam, tetapi Ramadan kali ini saya akan pastikan saya lakukan sedikit aktiviti fizikal untuk kekal cergas. Kalau gitu kan, ikuti Warna Ramadan esok untuk ketahui senaman mudah yang boleh dilakukan serta cara-cara untuk kekal bertenaga semasa berpuasa. Dalam segmen Gaya pula, dapatkan tutorial untuk menggayakan tudung sempena Hari Raya nanti. Ya, dan kita juga akan bersama Dr. Ellie Sabrina. Dan kali ini beliau bukan hendak berikan tip kesihatan dan perubatan, tetapi akan berkongsi panduan memasak pula. Memasak? Oi, menarik. Oleh itu, jangan lupa janji temu kita esok 6 petang di saluran Suria dan Mi Watch dalam Warna Ramadan.